Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita sambung Sains Tingkatan 1, Bab 1.2, tajuk Makmal Sains Anda. Okay, apa tu makmal sains ya? Okay, makmal sains adalah satu bilik khas yang digunakan untuk menjalankan kajian atau eksperimen saintifik. Jadi bila sebut makmal ni banyak bahan dan alat radas di dalam makmal. Jadi sebelum kita buat eksperimen, kita kena tahulah apakah alat yang perlu kita tahu, kenal nama dia dalam makmal kita. Okay, kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, boleh rujuk buku teks muka surat 10 ke surat 11 ya, iaitu tajuk radas, makmal dan fungsinya. Okey, boleh tengok. Okey, yang pertama kat sini ini adalah tabung didih. Okey, apa fungsi tabung didih? Dia adalah untuk memanaskan bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. So, itu adalah untuk tabung didih. Okey, kita tengok yang kedua, tabung uji. Beza tabung uji, dia saiz dia lebih kecil. Untuk apa tabung uji ini? Dia adalah untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang kecil. Okey, itu yang kedua. Okey, yang ketiga, nama dia ada 3 di sini. Okey, yang pertama ini adalah bika, dan bika ni sebenarnya ada pelbagai saiz ya. Okey, ada yang saiz 200 ml dan pelbagai saiz. Okey, 600 ml. Ini adalah bika. Cikgu rasa kamu dah biasa tengok ini kan, bika ni. Okey, yang kedua adalah kelalang kon. Okey, dia bentuk kon bahagian bawah. Dan yang ketiga, ini adalah kelalang dasar lepeh. Bahagian bawah dia lepeh dan dia depan tengah ni bulat. Okey, apa fungsi dia? Untuk mengisi bahan kimia dalam kuantiti yang besar. Berbeza yang tabung uji tadi kecil, yang ini adalah kuantiti yang besar. Okey, yang ketiga, silinder penyukat. Cikgu rasa kamu dah biasa lihat silinder penyukat. Okey, dia ada skala di sini. Okey, fungsinya adalah untuk menyukat isi padu cecair. Okey, yang seterusnya ini adalah burette. Okey, sebenarnya dia panjang tau. Dia bersambung ni, atas sambung bahagian bawah, bukannya dua benda. Okey, dia adalah satu. Dia panjang, cuma tak nampak gambar dia kan. Dia bersambung ni ya. So, dia adalah satu alat yang saiznya kecil, panjang, dan dia ada satu pembuka ke bahagian bawah ni. Apa fungsi dia? Ia adalah untuk menyukat isi padu cecair dengan tepat. Okey, yang ketiga ini adalah pipet. Pipet adalah untuk menyukat isi padu cecair yang tetap. Terus dia ada skala juga kat sini, dia adalah yang bersaiz kecil. Okey, yang seterusnya, tungku kaki 3. Okey, ada beberapa bentuk di sini tungku kaki 3, dan semestinya kaki dia ada 3 lah, sebab itu nama dia tungku kaki 3, berfungsi untuk menyokong radas semasa pemanasan. Okey, yang seterusnya kasar dawan. Okey, ini adalah dawan yang diletakkan bersama dengan tungku kaki 3, membantu menyebarkan haba dengan sekata semasa pemanasan. Okey, corong turas. Okey, biasa tengok corong turas. Okey, menuras atau menapis pepeja tidak larut daripada campuran, dan biasanya kita gunakan bersama dengan, contoh di sini guna kelalang kon. Okey, balang gas. Okey, ini adalah balang gas, bentuk dia untuk mengumpul gas. Okey, kaki retort. Okey, kaki retort untuk memegang atau menyokong sesuatu radas. Dan akhir sekali, piring sejat untuk tujuan penyejatan. Okay, kalau kita nak sesuatu bahan uji kaji itu disejatkan, so kita menggunakan piring sejat. Okay, yang seterusnya, simbol bahan bahaya di dalam makmal. Okay, yang ni kena tahu. Bila kita berada dalam makmal, kita tahu apakah simbol-simbol ini, dan kita akan jumpa simbol ini dalam makmal. Okay, ada beberapa simbol yang biasa kita akan jumpa. Nanti kita lihat satu persatu. Okey, yang pertama, bentuk X ini adalah bahan merensa. Okey, bahan merensa ni maksudnya bahan yang dia boleh meruap, okey, dan boleh menyebabkan memedihkan mata. Okey, akan pedihkan mata. Contoh bahan merensa ini seperti dalam buku teks adalah kloroform dan juga amonia. Okey, yang kedua, bahan radioaktif. Apa dia bahan radioaktif ni? Itu bahan yang boleh menghasilkan sinaran radioaktif. Kita tahu sinaran radioaktif itu sangat bahaya. Okey, dan contohnya adalah uranium dan juga plutonium.
Okey, yang ketiga, bahan menghakis. Okey, bahan menghakis kita tahu yang biasa kita nampak gambar pun kita tahu itu menunjukkan bahan itu bahaya dan menghakis, contohnya asid dan juga alkali pekat. Okey, gambar tengkorak itu adalah bahan beracun. Okey, jangan kita dekat ataupun bermain-main dengan bahan yang beracun ini. Okey, jangan kita cuba hidu, jangan kita cuba pegang. Okay, contohnya merkuri dan juga klorin. Ini bahan yang mudah meletup. Nampak gambar pun kita tahu dia adalah satu bahan yang mudah meletup. Okey, yang ini kena guna mengikut arahan dengan cermat. Contohnya gas hidrogen dan juga gas butana. Okey, yang ini adalah gambar api kan. So semestinya dia adalah bahan mudah terbakar. Okey, jangan cuba dekatkan dengan sumber api. Contohnya alkohol dan juga petrol. Okey, peraturan di dalam makmal. Jadi bila kita masuk dalam makmal semestinya ada peraturan yang perlu kita ikuti supaya tidak berlaku sebarang kemalangan. Jadi ada beberapa contoh kat sini. So boleh tengok, boleh baca sama. Banyak lagi sebenarnya boleh tengok dalam buku teks. Okey. Okey, apa berlaku kalau semasa kita buat eksperimen tu apa kita kena buat? Okey, langkah keselamatan ketika menggunakan bahan kimia. Okay, jangan halakan hujung tabuji ke diri sendiri atau orang lain. Tengok gambar kan, saja-saja nak main tak boleh. Okey, tengok dia dah meruap, takut itu bahan akan mencederakan kawan kita atau diri kita sendiri. Okey, jauhkan bahan kimia, tengok tiba-tiba dia meletup. Okey, so kita kena tengok label pada bahan tersebut, adakah dia mudah terbakar. Jadi kita kena uruskan dengan sebaik mungkin. Okey, jangan merasa, tak boleh nak merasa menghidu kecuali ikut arahan guru dah. Okey, gunakan cermin pelindung mata ketika mencampurkan atau memanaskan bahan kimia. So kena tahu perlu apa tidak boleh buat di dalam makmal. Okey, apa berlaku jika apa yang perlu buat bila berlaku kemalangan? Okey, kita jangan panik. Sebaiknya mengambil tindakan yang sepatutnya. Okey, yang pertama kena keluar. Okey, keluar ada drain cepat keluar, ada kebakaran. So matikan switch elektrik. Ini contohlah. Okey, bahan kimia tertumpah, laporkan kepada guru. Jangan kita pandai-pandai kita nak bersihkan sendiri sebab takut kena marah guru kan. Tidak, kena laporkan kepada guru. Okey, kalau ada apa-apa yang berlaku, perlu bagi tahu guru. So cikgu akan arahkan bilas dengan jangan buat tak tahu saja. Pada sebenarnya bahan itu sangat bahaya. Tak boleh ambil mudah ya. Okay, cikgu rasa itu saja untuk 1.2. Nanti kita akan sambung untuk 1.3.